السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا فاغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang bahagia ini sebagai malam perjumpaan kita di dalam ruangan ngajian kita mingguan daripada kitab Tanbihun Nabil ila anna tarka dalilun. Beri peringatan kepada mereka yang cidik pandai kepada bahawasanya tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ibadat, sedangkan ibadat tu ada sebab zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada tegah gapo-gapo kalau Nabi nak kerja. Tapi Nabi tinggal juga ibadat tu, ambil sebab tu mai wa amma. Maka tinggal Nabi di situ iaitu tinggal maksudah, tinggal yang ada tujuan, yang wajib kita itu ikut, tak boleh kita nak amal akan amalan tersebut. Malam ni kita masuk dalam kaedah penting bagi kita ni, iaitu pada halaman 78, halaman 78, fi itsbatil qaidati, iaitu pada nak menyabitkan kaidah wa adillatiha, dan dalil-dalil keterangan-keterangan alasan bukti kata tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang ada sebab, tidak ada mani halangi gapo-gapo, tak boleh kita kerja. Lalu kita baca dah lah pada perjumpaan kita telah lepas tu, hadis mula-mula tu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mari kita nak tengok hadis yang kedua yang nak mengisbat kata
tinggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah sebab. Di sinilah perbezaan inti yang tak serupa di antara orang nak jalan belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah amal ibadah dengan mereka yang nak reti sendiri tentang amalan. Kita kata tiap-tiap amalan yang tak dikerja oleh Nabi, maka kita tak boleh kerja. Setengah daripada orang Islam kata dak, kalau amalan itu baik, walaupun Nabi kita tak kerja, apa kita boleh kerja. Sebab jadi dua perselisihan, dua pahaman yang ada perselisihan di antara dua kumpulan sama-sama orang menghadap kiblat tula ni, kok mana? Yakni pendapat mula-mula tu mereka pegang kata tinggal Nabi adalah dalil yang wajib kita iktidak, wajib kita pegang, wajib kita berjalan belakang dia. Ya tak kerja kita tak. Ada pun satu lagi yang kata tak. Nabi nak tinggal tak tinggal, Nabi nak buat tak buat, tak kira. Selama mana perbuatan itu molek, maka kita buat walaupun Nabi tak buat. Nak ada sebab zaman Nabi, tak ada sebab zaman Nabi, tegah yang nak ada ke tak ada, tak usah kira. Kita buat sudah, asalkan amalan kebaikan. Adakah dua pahaman ini betul belaka? Memang al-haq itu satu sahaja. Kebenaran itu satu sahaja. Ya tak dua. Tentang masalah benda yang kita nak mengasaskan. Di sini bukan khilaf tanawu', bukan khilaf pasal sama-sama ada dalil. Khilaf yang ada dalil dengan tak ada dalil. Pastilah yang ada dalil itu kemocok, yang tak ada dalil itu di bawah. Yang ada dalil itu kena, yang tak ada dalil itu tak betul jalan. Maka semua kita para ulama kita semenjak daripada dulu sampai sekarang pakai amal belaka dengan kaedah an-tarka dalil. Tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan amal ibadat, tapi syarat tinggal Nabi ada sebab. Tinggal Nabi tidak ada halangan gapo-gapo kalau nak kerja oleh Nabi, Nabi tinggal juga amal itu. Maka kita kata tinggal tu adalah tinggal yang sebagai dalil. Semua kalau kita buka kitab-kitab alim ulama kita dalam masalah usul fiqh, ambil tarik mari daripada al-risalah. Risalah mari, risalah turun mari. Kamar dia tarik mari pada Burhan bagi Imam Al-Juwaini, turun pada Mustasfat Imam Al-Ghazali, turun lepas daripada tu kepada kitab-kitab apa nama Al-Waraqat dan sebagainya, turun pada Al-Lum'a bagi Syirazi, turun mari sampai akan kitab muasir, kitab hak sekarang, umpama Al-Wajiz bagi Dr. Abdul Karim Zaidan, dan umpama kitab Al-Usul Al-Wadih bagi Syekh Muhammad Umar Syekh Muhammad Ashqar, dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab usul fiqh. Semua pakat sebulat seorang belaka kata tinggal Nabi macam tu adalah wajib kita iktidak, wajib kita ikut dan sebagainya. Mari satu ya di kalangan ulama. Belum daripada ni tak ada dia bercakap lagu tu. Lagu mana? Yakni seorang nama Syekh Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari. Syekh Abdullah Al-Ghumari ni orang muasir, orang sekarang. Dia dua beradik dengan Syekh Ahmad Ghumari. Syekh Ahmad Ghumari ni abang, sama-sama mengaji Azhar belaka. Maka Syekh Abdullah ni dia tulis satu buku kata tinggal Nabi tak wajib kita iktidak, menyalahi seluruh ulama Islam. Tapi tak ada arah. Orang hak ngaji di Azhar hak belakang ni pakat gantung di Ghumari. Tinggal habis hak lain-lain, Syaukani punya tinggal, Sam'ani punya tinggal,
Semua ulama atas daripada dia tu dia tinggal belakang. Mari gantung di Al-Ghumari. Ghumari hak mana? Syekh Abdullah Al-Ghumari, afallahu anhu. Maka dia kata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak wajib kita ikut. Biarlah Nabi nak tinggal kita nak buat tak ada masalah. Asalkan benda tu baik. Sebab tu dia bila tu ni baik ke tak, ni baik ke tak, ni baik ke tak, ni baik ke tak. Ya duk bahas mari. Semua tadi itu tak ada di dalam senarai ulama tu. Tapi mari duk cotek hak baru ni, pucuk hak baru ni di Syekh Ghumari seorang ni je. Maka diturunkan oleh Syekh Muhammad Ramadan Buti, orang ulama Syria, turun oleh Syekh Muhammad Alawil Maliki, tuai kitab Mafahim Yajibu an Tusahhiha, turun oleh tu orang ni, hak baru saja tu. Tak ada lama kali. Baru ni setara mana? Puak mati korong 15 belaka. 1420 meninggal, 1425 meninggal, 1430 meninggal. Baru. Muka kita sekarang 1440 lebih baru. Ada pun atas-atas nu, hak mati beratus tahun dah, berkorong-korong dah, pakat tak ada wak kira belaka. Ini adalah benda yang kita kena kembali kelik semula. Maka kaedah hak kata tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil, maka kita mari tengok. Ia kata wa min adillati aidan. Nampak tu tak? Wa min adillati aidan ma akhrajahu al-Bukhari fi al-Jami' as-Sahih. Dan di antara dalil yang mengeluar akan dia oleh Imam Al-Bukhari, mana hadis di dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Jami' as-Sahih mana kitab Sahih Al-Bukhari. Bab al-masyi war-rukubi ila al-'id bi ghairi adhanin wala iqamah. Tengok Imam Bukhari tak wi kita faham. Ya nak ayat kata sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari raya, iaitu kita berjalan dan kita naik kenderaan kepada musallal aid. Al-aid di situ orang panggil kalih hazah mudah lah. Ai ila musallal aid, kepada musalla. Semaya raya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah semaya di as-sahara, semaya di luar, semaya padailah tempat kita mudah kita nak kecek. Kalau kita tengok di dalam kitab rahmatul alamin fi ikhtilafil al-muslimin, Syekh tu dia kata wattafaqa a'immatul muslimin anna salata al-aid fi as-sahara padai illa asy-syafi'iyah, malaka asy-syafi'iyah. Syafi'iyah kata afdal kita semaya dalam masjid, tapi ia buat syarat kalaulah masjid itu luar. Kalau spek makruh, kena semaya luar juga. Jadi seolah kata benda tu jelas. Kata semaya pada hak kita dok buat ni tak ada menyalahi ulama Islam. Bahkan pendapat itulah pendapat yang luas, pendapat yang diberjalankan oleh majoriti jumhurul ulama. Bukan seorang ada lah lama dok kata orang semaya pada tak ada lah kitab tu. Kita orang awal kena dengar banyak sikit. Pak Amar bila waktu baik senarai kata ning kitab. Pas kitab tu pun orang dok baca, pun nak tempat kita bukan tak baca. Tapi nya pejeh kok mana wallah alam lah. Apabila siapa tu jadi lepas lucu. Pejeh. Ni masalah besar sekali. Dia kata berjalan dan naik kenderaan kepada al-aid, kepada musalla al-aid bi ghairi adzanin wala iqamah. Dengan ketiadaan gapo? Ketiadaan kita be dan kita qomat. Tak kena qomat, tak kena be. Jadi nak faham kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal apa? Tinggal be, tinggal qomat. Bila? Apabila nak semaya raya. Sedangkan semaya raya tadi itu ada tak zaman Nabi? Tak ada apa muka Nabi buat kepala contoh tauladannya. So situ. Kama dia hari Al-Aidil Fitri ataupun Aidil Adha lalu tak atas Nabi? Lalu. Berapa kali lalu bukan sekali. Tapi Nabi tak buat, tak beh gitu. Tak ada beh, tak ada iqamah nak sembahyang raya dan sebagainya. Tu.
Nak wi faham kata tinggal Nabi tinggal Nabi qamat pada sembahyang raya adalah sunnatun tarkiyah. Sunnah hak pasti kena tinggal, tak boleh buat. Pas kalau orang buat, kita kata jadi ranonyo. Kalau bel 5 waktu boleh, hak wajib, hak ni benda sunat. Kita bel panggil orang ramai, kita qamat, nak salah gapo? Tak ke bel dengan qamat nak masuk dengan ko. Kalau kecek lagu tu, lawan Nabi. Orang tak ada apa-apa lagu tu. Orang kita duk kocok nak wiluruh juga, wah hak pesen kata tak masuk lagi, kocoklah tu ya. Benda tak masuk lagi, dak putih lagi, bunga punya gomo kata. Buat apa tu? Kerana adalah gapo kita tak sebut lah, faham belaka lah sini. Jadi tak boleh kita azan, tak boleh kita iqamah. Limadza? Kenapa? Kerana Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal benda tu. Apabila tinggal, wajib kita iqtida, turut. Jangan duk iqamah, jangan duk beh. Tak boleh. Lah mana mari kita tengok. Ha ni dalil. Lepas tu kita nak wari ulama lah, sekali lagi nanti dengarlah ulama yang nak kata lah mana. Bukan duk royak sendiri. Lama duk faham kata duk royak sendiri, tak ada ulama tu. Ulama ni tengok hak kita nak buat tubik ni, bukan kata karya kita sekurah 2 kurah nah. Ulama hak kita nak buat tubik ni, kalau duk bom ni seming kita ni atas nu kita dia kalau susung. Bukan makna kata ulama biasa. Dia katakan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa bi sanadi ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala dengan sanad kita sampai pada Imam Bukhari, berkata Bukhari, haddatsana Ibrahim bin Musa, telah mengkhabar akan daku oleh Ibrahim anak Musa, qala akhbarana Hisham, telah mengkhabar akan daku Ibrahim Musa tu kata telah mengkhabar akan daku oleh guru aku iaitu Hisham, anna ibn Juraij, bahwasanya Abdul Malik ibn Juraij akhbarahum, mereka dia itu khabarkan. Khabar lagu mana? Khabar kata Nabi tu waklah mana. Qala akhbarani, iaitu Ibnu Juraij tu kata, jangan baca Ibnu Jarid, salah Ibnu Juraij dengan jim. Akhbarani Atha, telah mengkhabar akan daku oleh Atha. Atha di sini Zahir Ibn Abi Rabah, anna Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu an arsala ila Ibn Zubair fi awwal ma buyi'a lahu. Ibn Abbas ni hatta surat sepucuk kepada Abdullah bin Zubair pada awal-awal orang latih dia jadi pemimpin. Innahu lam yakun yu'adzin bis salah yaumal fitr wa innamal khutbatu ba'da salah, dia kata. Sesungguhnya mung kalau nak sembahyang raya wahai Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas ni nasihat ni. Dia kata sesungguhnya tidak ada bagi sembahyang raya itu berapa nama? Azan, tak ada. Hari raya puasa, sesungguhnya khutbah itu belakang lepas daripada semaya. Kena semaya dulu, kamar dia baca khutbah. Sebab zaman dia ni ada orang hak reti pandai yang nak buat kata, kita buat supaya Jumaat baik, dia kata. Sebab duk tengok-tengok kalau kita semaya dulu tak dengar khutbah. Dia kira kot tu. Lalu ini pahamnya ni, khabarnya ni siapa di telinga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas hatta surat sepucuk kata, wahai pemimpin baru Abdullah bin Zubair, apabila mu nak latih orang sembahyang raya, mu sembahyanglah raya, jangan ada bel, jangan ada iqamah. Mu kena baca khutbah lepas daripada sembahyang. Jadi beki hak Nabi kamu tu. Tu je nak wi kita faham. Nak wi kata faham lagu mana? Faham kata kalau tak ada buat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tarik ke tu dak ada, sebab dak ada, semaya dak ada. Lepas tu Nabi tinggal juga. Tak sebel, tak seiqamah. Kalau kita pergi buat, itu panggil ibtida'. Rengka dalam agama. Tu. Kemudian wa akhbarani Atha ibn Abbas wa an Jabir ibn Abdullah qala. Abdullah bin Abbas dan Jabir, dua-dua orang ni kata kedua-dua. Katakan lam yakun yu'adzin yaumal fitri wala yaumal adha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak izin wi orang itu azan sama ada hari raya puasa dan juga tidak hari raya Aidil Adha. Dua-dua ni tak berlaku. Pas kita
sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ikut. Jangan buat pandai-pandai. Sebab tu ulama kita ya taklid di sini. Ulama hak syarah di sini, tapi bukit Ibnu Abdul Bar lagi. Mari kita tengok situ lah. Dia kata, fa'lam annahu qad daraja 'amal al-muslimin fil qurun al-ula ila yaumina hadha 'ala tarkil 'amal bi raf'il adhan wal iqamati li salati al-'aidain wa hiya sunnatun tarkiyah tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil muqtada wa intifa'il mani'. Allah nyata molek ya ayat sini. Ketahuilah hai umat Islam bahawa sesungguhnya telah berlaku amalan orang Islam, ijma' orang Islam di atas tu pada qurunil ula. Qurunil ula puak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi oleh tabi'in, diiringi oleh atba'it tabi'in ila yaumina hadza, sampakah kita hari ni qurun 15 ni, ala tarkil amal, di atas kita tak buat amal dengan kita akadnya ba dan iqamah bagi dua semaya raya. Maka ulama kita kata wahia sunnatun tarkiyah, iaitu sunnah pesih kena tinggal, tak boleh buat, kena tinggal, tak boleh buat, tak usah kerja, tak usah pandai-pandai, tak usah ijtihad baru, tak ada benda ni. Tarakaha, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal akan dia. Tinggal apa? Tinggal al-azan tadi itu dan iqamah tu, serta adanya sebab dan terhalang daripada Nabi itu tegah ya. Kalau Nabi nak buat kerja, boleh kata boleh. Kalau Nabi nak ber semaya raya, dua semaya raya tu boleh kata boleh. Apa manik? Tak ada gapo. Lepas tu semaya raya tu dah ada, sebab semaya raya tu dah ada, tapi Nabi tak ber juga, Nabi tak qomat juga. Ha tu ulama kata di situ panggil sunnah pesih kena tinggal. Tak ada kerja, kita tak boleh buat pandai-pandai. Ha ni ulama hak sekarang. Mari tengok ulama hak dulu. Imam Ibn Abdul Bar dalam mazhab Maliki dia. Cuma orang kita ni kita ngaji fiqh dalam bentuk kata mula-mula kita mengaji pasal mazhab mazhab Syafi'i. Okey. Ngaji kitab Kifayatul Akhyar ke, ngaji kitab apa nama Abi Syuja' ke, matn Abi Syuja' ke, kita ngaji, lepas pada kita ngaji hak asas-asas dah, kita naik sampai ke fiqh al-muqarin. Fiqh muqarin pula. Bukan kita ngaji pasal duk kelas tu lah. Tu cara ngaji di luar negara belah tu belaka. Kalau pergi di Azhar pun belah tu, pergi di Zaituniah di Tunis pun belah tu, Mekah Madinah tak kena kecek dah, pergi di Yarmouk Urdun supa, pergi di Afrika ataupun di Sudan dan sebagainya, supa belaka. Ngaji mula-mula mazhab, lepas ada tu naik sampai ke 8 mazhab, bukan 4 mazhab dak. Sekarang ni 8. Oh gapo itu lalu 8. Oh ngaji. Dia ngaji. Tapi tepat nak buat turunnya kita mai dalam 4 mazhab padalah. Tepat nak buat turun tu. Nampak tu tak? Tepat nak buat turun tu kita kena tahu juga supaya barang banyak nak buat turun tu, dia kena tengok tepat. Kita nak nega apa supa juga. Nak nega gapo nak buat turun barang kena tengok tak laku ke dak le buat turun barang ni. Takut tok kabuk gitu saja tak jalan juga. Juga masalah fiqh ni kita nak buat turun tepat teh kita ni nak wis sesuai apa panggil fiqhul aqalim, tepat-tepat kita nak guna lagu mana situ kena timbang atas mawazin al maslahah wal mafsadah. Ha ni ada maslahah ada mafsadah lagu mana, itu ilmu usul fiqh belaka tu yang nak membentukkan kita wis larah molek supaya amo duk kecek dengan orang ada pergi kat rumah lah. Dalam qiraat ni baca 10 qiraat kena belaka daripada Nabi Muhammad SAW semua. Tapi kita orang tempat kita ni Nusantara ni ghalib pilih riwayat Hafsin an Asim. Baca tu qiraat mana-mana baca lagu tu, tak ada baca Warsh ke Qalun ke hak lain lagi ke dak. Sebab apa? Sebab lidah kita tu ia sesuai dengan hak tu. Apa supaya dia katakan tak ada salah ke apa ni, ambil ulama ni mari. Ibn Abdul Bar ni dia ni hebat setara mana? Nak royak gah dia takut orang tak kenal. Orang tak kenal ni berasa kata apa nama apa kata lekeh. Imam Ibn Abdul Bar orang Andalus. Duk di sanalah. Dialah yang pegang tokoh, yang pegang jawatan jadi tokoh ulama pada zaman dia. Dia syarah kitab Al-Muwatta. Muwatta ni mana kan fikih? Muwatta bermakna madza?
Muwatta' bermakna muyassar, nak mudah. Jangan baca fiqhul muyassir, la. Setengah-setengah nak syarah kitab, baca kitab pun tak kena. Tak boleh lagu tu, kena baca fiqhul muyassar, fiqh yang dikena mudahkan, bukan muyassir. Dalam masalah kita tak baris tu kenalah sikit. Nampak tu tak? Nak syarah gapo-gapo man kadzaba bukan man kadziba. Ni banyak ni. Sebut kata man kadziba alayya, la, tak ada lurah man kadziba, man kadzaba. Pas nak tahu baris tak mana-mana, kamu ada depan kita tu, tengok situ. Tak ada payah pas nama orang pun dalam kamus nama orang pula. Di situ ya, sebab kata benda-benda lagu tu supaya kacing baju dah. Baju tu orang kerak molek tapi kacing tak kena, huduh tengok. Supaya juga baca kalau kita baca tak kena dengar wasa bulu telinga, wasa tak sedap. Nampak tu tak? Dia ni syarah kitab Muwatta'. Syarah dua riwayat. Tak syarah dua pesing. Syarah pesing hadisiyah satu, pesing hadis-hadis. Ambil hadis mari syarah hadis. So jawab, kemudian syarah di atas usul fiqh mazhab Maliki. Pesing syarah dua. Maka Muwatta' ni semua ada dalam Islam kita ni, daripada Imam Malik ni ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang masyhur, riwayat nama Yahya ibn Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Hak Imam Syafi'i hafal ayat kecil itu tu, riwayat tu. Ada pun riwayat Muhammad Hasan Syaibani, hak tu hak lain. Ya ada semua 4-5 riwayat. Alhamdulillah kita dapat sanad belaka tu, daripada riwayat tu sampai ke Imam Malik belaka. Cuma nak fokusnya Imam Ibn Abdul Bar tadi itu yang mari syarah dua. Syarah gi dua, syarah balik hadis, syarah balik fiqh. Syarah kitab Muwatta' belaka. Kitab Muwatta' syarah pasal hadis, kitab nama At-Tamhid bi syarhi Muwatta' 'ala al-Masanid. Syarah Muwatta'. Ha ni syarah pasal hadis dengan hadis. Ya wari hadis dia tu, kamar dia syarah hadis, mari syarah tambah di atas kupas hak dia. Kitab hak ni masyhur. Ada di negeri Maghribi, di Maghribi. Cuma Syekh Abdullah Al-Ghumari ni tahqiq ni, kalau beli hak Syekh Abdullah Al-Ghumari tahqiq ni, kalau bab akidah salah hak Imam Malik, Syekh Abdullah ni banyak dia ada muskilah lah sikit. Sebab dia pegang khalah dia tu, dia mari nak ayat tak sabit gitu, tak sabit gini banyak perkara. Hak moleknya kita cari hak lain katik. Kitab Muwatta' hak tabak cetak ke Darul Faruq Misri hak cetak ke baru ni hak tu comel. Berapa jilid tu? 18 jilid dah besar gitu. Kemudian lagi kitab hak ya syarah Muwatta' juga, tapi syarah balik fiqh di atas mazhab Maliki, nama Kitab Al-Istizkar bi Syarhil Muwatta' Imam Malik ala Madhhabil Maliki. Berapa jilid tu? Hak tu 32 jilid. Duk gitu besar. Nak ayat kata dia ni bukan orang biasa. Dan hak orang pakat ngaji kitab dia iaitu Jami' al-Ilmi wa Tahsilihi. Cara kita nak hasil ilmu macam mana? Orang pakat ngaji kitab Jami' hak Imam Ibn Abdul Bar. Amma pun mengaji juga kitab tu masa duduk luar negeri lepas Zuhur tok guru mengajar. Kan duk dengar tu. Ya lebih kurang tebal ni boleh. Ni di awal hingga akhir. Kemudian hatu Imam Ibn Abdul Bar. Bukan orang biasa lah ni. Lama tata piya Abdul Bar ni. Takut kena kedak ulama kedak. Dia tak kena jadilah tu. Dia dak kena hak pesen kata karis kurah dua kurah. Apa hak pesen ni dia tak kena payah juga. Sebab tu kita kena raya ahli legah dia ni lagu ni. Dia kata di dalam kitab At-Tamhid tu, dia kata pada juzuk 24 muka 239. Dia katakan wa huwa amrun la khilafa fihi bainal ulama, iaitu ini urusan ni mana tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan ibadat sedekah ada sebab tidak ada tegahan tu, tidak ada khilaf seorang pun di kalangan ulama. Wala tanaza' wala tunazi'u bainal ulama. Tanaza' yatanaza'u tanazu'an tanaza'. Tidak ada perselisihan bainal fuqaha tok fiqh annahu la adhana wala iqamata fil aidain. Dia kata tidak ada selisih di kalangan ulama, kata tidak ada bagi dua sembahyang raya ban dan iqamah, tak ada. Wala fi syai'in min as-salawatil masnunat wan nawafil.
Dan tidak juga ada be dan iqamat tu pada mana-mana semaya sunat, semaya habis sunat tak ada belaka. Innamal adzanu lil maktubat, dia kata sesungguhnya be tadi itu bagi semaya fardu hak wajib. Lain pada ni tak ada. Apa boleh kata tak ada wahai imam? Kerana dia adalah sunnatun tarkiyah. Sunnah hak pesing Nabi tinggal, maka semua ulama tinggal. Kita nak pergi buat tak boleh. Aku dia kata, jadi ganonya nak be. Jadi ganonya benar molek tak song ke be masuk dengan kau. Ada tipu ke kampung lah tu. Nyanyo kau orang kampung kata. Ulama yang tak kecek lah tu. Hak tu orang duk Mekah lama ya kecek tu. Bukan ulama, tapi duk Mekah, duk Mesir lama. Tapi mai duk mengajar hukum agama. Silap lalu. Hak naknya ulama tu ya kecek dengan sahih dia. Lalu dia nak kata habis dah. Hak tu hak Ibn Abdul Bar habis dah. Wala yutasawwar ayyatiya rajulun fi hadhihi al-azminah, dan tak tasawwur dalam akal fikir bahawa nak datang seorang pada ini masa bi yarfa'u li salatil 'aid al-adhan wal iqamah. Tak boleh dah lah nak kita sawar dalam akal fikir kata ada seorang wasa nak ada suara dia wasa gagah wasa sedap nak akaknya be dan iqamah untuk nak sembahyang raya bizami dengan sekal dia annahu la dalila ala tarkil azani wal iqamah, sebab dia kata tinggal Nabi bukan dalil. Cakap tengok sebab tu hari ni mari duk kok latah baru duk tekok duk ke peracuap kiri kan ke duk kok atas tu sikit. Tak mari lagi tinggi walayah. Batamuh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Baru duk sampai situ. Mek mana tu? Ambil di Syekh Rumari tu. Allah Syekh Rumari ni minta terhapunlah dia. Kalau tak apun banyaklah ya pesen duk mukhalafah dengan ulama Islam hak sungguh. Ya orang alim memang ya orang alim. Memang. Tapi alim dia tu sama dengan Ibn Abdul Bar. Tak. Sama dengan Imam Malik? Tak. Walaupun dia mazhab Maliki. Ya mazhab Maliki, tapi kena faham lah hati. Kita kena tahu kata darajat ulama ni sekadar mana. Dia duk suruh bayar lagu tu pada masjid Mesir. Hak pasal sufi-sufi sekarang ni belah tu. Gi jemaah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Pada mereka kata apa bayar lagu ni? Nabi sekali pun tak pernah bayar lagu ni. Hai, Nabi tak buat apa boleh. Nabi kita sayyidina sungguh kedak. Nabi kita ni penghulu sungguh kedak. Pak kalau buh lagu ni salah ke betul. Benar molek ke tak molek. Kata tak molek tak boleh. Nya hurai ikut gitu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah bayar lagu tu. Sahabat belakang pada dia 124,000 orang tak ada dia bayar lah tu. Tabi'in tak ada, atba' tak ada, imam pak pun tak ada. Mari timur-timur di Syekh Rumari pakai ikut berjujuk kata. Kok mana boleh jadi gitu tu. Nampak tu tak? Tu. Ada tu kitab tu. Ya hipung di antara dua. Kitab tu ya kapuh dua dengan kitab harus cukur janggut. Bawalek subhanallah, benar hak jadi mukhalafah dengan sunnah tadi itu dia wari mari. Minta terapung lah. Kalau Tuhan tak apung tak tahulah, serah Tuhan. Kita tak usah kata apa dia orang alim, orang bijak pandai, tapi lah Tuhan cobalah tu. Orang kita ni tak boleh apa yang kata coba Tuhan ni tak kira siapa-siapa. Nampak tu tak? Sebab itulah thabbatanallahu wa iyyakum alal haq hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Minta Tuhan tetapkan kita di atas benar ni sehingga kita boleh jumpa denganmu dalam keadaan benar ya Allah. Lah mana? Wa anna mujarrada tarki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabati min ba'dihi li hadhihi asy-sya'irah la ya'ni annaha bid'ah, ya kata. Semata-mata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lepas pada Nabi bagi itu lambang tak ke beri makna kata dia itu adalah rangkaian. Dia kata tak apa, bukan rangkaian, dia kata. Hak Nabi tak buat apa kita tak boleh buat. Supaya hak ada dakwah hari-hari lalan ni. Nabi benar molek jadi kano. Apabila kita tengok dalam kitab ulama tak ada payah lah tu. Malaikat hak baru-baru tu. Tu dia. Kamar dia sikit lagi.
Dia kata waqad afadatni hadhihi an-nuqul min al-akhbar wal ijma' alladhi hakahu ibn Abd al-Barr anna raf' al-adhan wal iqamah li salati al-aidain bid'atun dalalah lam ya'mal biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ya'rifuha ahlus sunnati min al-qurun al-ula fa hiya sunnatun tarkiyah tadullu ala sihhati ma aradna ikhbaraka wa i'lamaka bihi anna at-tarka dalil. Allah molek sini. Kalau tulis dengan akamah pun molek sini. Sebab kata yang nak bawa kita masuk syurga. Dia kata sesungguhnya dapat faham daripada apa yang dinakal mari, daripada hadis-hadis dan ijma'-ijma' yang dibawa datang oleh Imam Ibn Abdul Barr, bahwasanya akadnya suara azan dan iqamah bagi semaya dua hari raya itu adalah rangkaian bid'atun dalalah. Rangkaian yang tak kena, rangkaian yang menyalahi. Lam ya'mal biha, tidak beramal dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat amal ni. Dan tidak mengetahui akan amalan itu oleh ahli sunnati wal jamaah daripada korong hak mula-mula. Maka hak lagu tu fahiya sunnatun tarkiyah, iaitu sunnah hak tarki. Wajib kita kena tinggal, sebab Nabi tinggal, sahabat tinggal, ahli sunnah pakat tinggal, kita kena tinggal. Pada mata Syekh Rumadi kata boleh, tak boleh kita amal lah. Orang panggil qauluhu syadzun, pendapat dia adalah ganjil, keluar tubik daripada ulama hak ramai. Pas rakyat kata nak amal hak ulama jumhur, tiba-tiba cek pergi mari, ada bergantung sining hak amal rakyat tu sungguh tu. Lepas tu orang hak dengar hak kita rakyat ni, dia pun tahu. Moga masa kita ngaji, kita duk gelomok belaka di antara kita saing belaka. Tak ada masalah. Orang tak faham sunnah mari di rumah kita jamu makan nasi. Nah, we makan kenyang tak ada abang, tak ada panhal gapo. Gi kedai cari kitab, ya cari bucu lihat, ya kita cari bucu lihat kita. Tak ada balah, tak ada gapo. Hak tua panggil bab muamalah, sama-sama saing, tak ada masalah. Tapi ia tahu kata jalan ni hak dia tu baru, kita ni dulu. Tapi kelik rumah ni jadi kaum muda kita ni dah. Hak tu hak bosan tu. Fahiyat sunnatun tarkiyah, menunjuk di atas sahnya apa yang kita bawa datang nak khabarkan dan nak rayak dengannya, bahwasanya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dalil. Dalil. Tu sore ulama. Mari lagi ulama. Pakar ulama nah ni ulama Islam dah ni. Kamu kata tak pakar ulama pula. Tak pakar ulama. Lidzalika qala al-Imam al-Aini, Imam Badruddin al-Aini dalam mazhab Hanafi dia, kama fi i'lami ahli al-'asr, dalam kitab dia tu, inna tarka ma'a hirsihi alaihi salatu wassalam ala ihrazi fadilatin nafli dalilul karahah. Dia kata sesungguhnya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dia tu lomba Nabi kita di atas nak mendapatkan kelebihan benda hak sunat tu. Lepas tu imam kata kan dalilul karahah, iaitu dalil haram kita buat kerja. Karahah di sini tanggung di atas karahah mutaqaddimin. Makna kata haram kita buat kerja benda hak Nabi kita tinggal, sedangkan Nabi tengok cerak kata benda tu adalah kebaikan tapi Nabi tinggal. Kita pergi buat haram. Tak boleh. Sebab itulah baca Quran ke baca Quran, berzikir ke berzikir, ber ke ber, semua tadi tu kakah Islam belaka. Tapi kalau buat tak kena cara, ditolak dalam agama. Tak boleh. Ni ditolak. Habis situ. Kama dia kata, dan sesungguhnya telah mengetahui engkau dengan kata wajib kita ikut sunnah. Wajib tak ikut sunnah? Wajib ke tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wajib. Sebab Tuhan kata wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Turutlah Nabi kamu tu, harap-harapmu tu dapat hidayah. Turut Nabi tu dapat hidayah. Kalimah wattabi'uhu wajib. Wajib kita turut akan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Lepas tu dia kata turut ni sekadar mana kita nak turut. Fattakullah mastata'tum. Sekadar mana kita itu kuasa. Seterusnya itu habis hadis hak yang kedua. Nak masuk hadis yang ketiga. Mari kita tengok.
Ulama kita wari, hadis kita wari, syarah kita wari, cukup dah kita kata. Bukan kita ambil lekocek kita. Nampak tu tak? Tu. Hadis yang ketiga daripada ini bab, mari kita tengok. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Telah berkata oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, katakan fi kitab al-i'tisam bis sunnati min al-jami' as-sahih. Di dalam kitab al-i'tisam. Kitab al-i'tisam ni seminggu dapat habis, kita duk baca hari Sabtu tu habis daripada Sahih Bukhari. Ia katakan babul iqtida'i bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kita nak turutnya jinjak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Bukhari tak bab tu. Ia katakan qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Amr bin Abbas. Dengan molek sini hadis ni. Buat dalil besar kali ni. Orang kata mana dalil kata kita tak boleh buat apa Nabi tak buat ni? Ni dalil. Tu. Dia katakan telah mukhabar akan daku Bukhari kata oleh anak Abbas. Haddatsana Abdurrahman. Anak Abbas akan daku oleh Abdurrahman. Haddatsana Abdurrahman tu kata mukhabar akan daku oleh Sufyan. Oleh apa? Oleh Sufyan. An Wasil, daripada Wasil, bukan Wasil Ibni Atta. Wasil Ibni Atta anak murid Hasan Basri hak jadi Mu'tazilah tu tak ada riwayat hadis Nabi walaupun sepatah. Masya-Allah sungguh Tuhan tak uwi puak-puak ni riwayat main cara hadis. Sebab tu apabila kita tengok puak-puak dia, puak-puak Mu'tazilah, puak pesek pakat akal banyak ni, dia tak ada riwayat hadis, tak ada. Tuhan tak uwi dia. An Abi Wa'il, daripada Abi Wa'il. Qal, berkatanya Abi Wa'il, jalastu ila Syaibah fil masjid. Aku ni duduk satu hari dengan seorang nama Syaibah di dalam masjid. Masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Haram. Sebab Syaibah ni Ibnu Uthman, Ibnu Talhah Al-Badri. Dialah orang pegang anak kunci Ka'batul Musyarrafah. Nabi suruh anak kunci Kaabah sampai ke sekarang duduk di Bani Syaibah ni. Kalau nak masuk Kaabah kena ambil anak kunci dia, sebab Nabi kata anak kunci Kaabah duduk di puak ni. Pakat dua amal sampai ke hari ni tu. Tak lakah tu Nabi tu. Pas lagu mana? Jadi Abi Wa'il itu satu hari dia duduk dengan Abi Syaibah tadi dalam Masjid Haram. Qal, maka katanya Syaibah, jalasa ilayya Umar fi majlisika hadha. Satu hari Umar ibn Khattab, Syaibah ni kata, satu hari Umar tu duduk dalam majlis seumpama munduk ni wahai Abi Wa'il. Hari ni mu main ngaji. Hari dulu tu Umar ibn Khattab main ngaji dengan aku, main jumpa dengan aku, main duk salah kata apa nama panggil tukar fikiran lah. Gitu. Faqala, maka berkata Umar, hamamtu alla ada'u fiha as-safra wala bayda illa qasamtuha bainal muslimin. Dia kata aku ni berasa sukalah mana wahai Umar ibn Khattab, bahawa aku tak setinggal dalam Kaabah tadi itu daripada emas dan perak. Safra wal bayda ni emas perak, kinayah pada emas perak. Malaikat aku nak bagi di kalangan orang Islam. Ya zaman Umar tu dalam Kaabah pak segi tu emas perak banyak dalam tu. Tempat duk taruh harta lah, kalau kita kecek mudah tu save. Tempat orang duk taruh harta, taruh emas perak duk situ. Masa Nabi, masa Abu Bakar, Nabi tak ada konsep apa-apa, Abu Bakar tak konsep apa-apa. Mari zaman Umar, ni Khalifah Umar ni dia naik tahun 12 kan? Tahun 12 13 lebih kurang tu. Lepas tu dia pergi sampai tahun 23 Hijrah. Tahun 23 Hijrah tu dia meninggal. Dia pergi 10 tahun ya. Abu Bakar 2 tahun. Jadi Abu Bakar pergi tahun ke-11 12. Tahun 13 tu Umar naik. Tahun 13 akhir-akhir tu Umar naik. Abu Bakar tak ada kena bunuh gapo, yang mati biasa ya. Lalu Umar ni apabila naik, dia naik pergi jawatan khalifah, dia tengok di dalam Kaabah tu ada harta banyak. Pas zaman dia ni orang susah pun banyak. Ramai. Seolah kata kongklang tadi itu duduk
duk di dalam Kaabah. Mari kecek dengan duk jaga pintu Kaabah tu Syaibah, anak Uthman, duk jaga anak kecil tu. Dia kata aku ni berasa hamam tu ni, makna kata aku berasa nok dalam hati aku cenderung kata kalau kita tak usah tinggallah harta duk sini, kita bagi semua kepada orang Islam kita duk susah tu, lebih baik. Dia mikir lagu tu Umar ibn Khattab. Lalu qultu, Syaibah pun kata, ma anta bifa'il, munawak gapo ni wahai Umar. Tengok dia cakap di antara orang duk jaga Kaabah, amanah pegangnya anak kecil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ibn Khattab. Munawak gapo ni wahai Amirul Mukminin? Munawak gapo? Qala lima. Tengoklah kitab tu bukan lam tu. Budak-budak pelajar kita duk pergi luar-luar negara, tok guru tulis le dengan ming hadap kat tu, bawah tu. Dia dah baca juga, lam makna tak ada. Apabila tak ada ni nak jawablah mana? Maiเข้าใจคำถาม tak faham soalan. Bukan lam lima. Kenapa? Tu maka kita orang ngajar tu ayatlah nanti kepada anak murid kita nyanyi. Nampak tak? Nyanyi tapi lah. Moga kata ngaji agama tempat kita jadi lekeh, jadi tak ada jadi hebat mana orang pakai dak hadap kat lain belaka. Nampak? Tapi tak apalah, Tuhan pilih. Tuhan pilih orang nak ngaji agama ni, yakin Tuhan pilih. Tuhan akan mengadakan tentera dia daripada orang nak jaga agama dia tak sabar set. Cuma bagi orang jadi guru, jadi ustaz, royaklah katik pada anak murid tu lagu ni lima bukan lam. Tu supaya dia pergi kana-kana boleh pahala besar kita kalau kita dia faham sebab kita. Umar kata, apanya tak moleknya Syaibah aku nak bagi harta kepada orang Islam tak molek ke lagu mana? Qultu, maka Syaibah pun jawab, lam yaf'alhu sahibaka. Tak buat akan ini pekerja wahai Umar oleh kekasihmu dua-dua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Lam yaf'al, tak buat. Hak demo doa yang kata ambil dalil mana kata Nabi tak buat, sahabat tak buat jadi dalil ni. Tu jumpa apabila kita baca hadis, jumpa sahabat tu kitab Al-I'tisam di dalam kitab Sahih Jami' Al-Bukhari ni penting bagi kita sebagai umat Islam yang berpegang pada dasar ahli sunnati wal jamaah. Lalu katanya Syaibah, qala huma, kedua-dua tu mir'an, sebagai cuming, yuqtada bihima mana kata diikuti wak contoh tauladan dengan kedua-dua. Abu Bakar tak buat kerja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak buat kerja, maka mung ni siapa wahai Umar nak buat kerja? Tu hak maksud Syaibah nak kata. Lalu berkatanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Fathul Bari ni kitab besar. Berapa jilid Fathul Bari? Hak baru ni cetak ke 19 jilid. 19 jilid. Wajib itu bagi orang jadi guru agama Islam baca kitab tu. Dan lepas mata sekali tak apa dah dalam hidup. Kalau tak usah. Tapi nak pergi sampai situ amal nasihat dulu, lakah Sahih Muslim dulu. Baca Sahih Muslim hak Imam Nawawi syarah dulu, kamar dia bau titi naik pada Fathul Bari. Amal mula-mula baca kali mula-mula kerang-rek. Nak pergi tak boleh. Salah terpening. Payah bahasa Ibn Hajar, dia kena ada ilmu mustalah, ada ilmu usul fiqh, ilmu fiqh lagi, ilmu sejarah lagi, ilmu tu ilmu banyak ilmu supaya kita faham apa yang dia raya. Tapi apabila baca yang kedua, yang ketiga, okeylah boleh pergi lah. Boleh pergi. Tapi amal nasihatnya mula-mula kita kena baca muqaddimah Sahih Bukhari. Itu muqaddimah Fathul Bari. Nama Hadiyus Sari fi muqaddimati Fathul Bari. Nak baca tu. Gapo istilah-istilah Ibn Hajar tak duk depan selalu dah kitab. Kalau kita pergi luar negara, pergi cari tabak cetak ke Fathul Bari, hak bagi cetak ke Bolak. Bolak ni hak molek sekali. Tak jatuh, tak tambah. Lepas pada tu cetak ke hak molek Darut Tayyibah Riyadh. Lepas pada tu cetak ke molek Darus Salafiyah Al-Qadim Mesir. Lepas tu cetak ke hak molek Darus Salam Riyadh. Kalau Darul Hadis ke, Darul Taufiqiyah ke, Darul Fayyad ke, rasa kacau beli, saya ke duit. Jatuh. Mana kata pimtok.
seolah kata jatuh. Amo ada Fathul Bari duk di tangan sampai ke sekarang lah ni ada 7 cetak ke. 7 cetak ke hak tu hak ni sampai ke hak Azhar hak dulu tu kita ada. Kita tengok di sini ada jatuh. Banyak ke hak Darul Hadis ni jatuh. Sebab tu amo tak nasihat lah kalau tanya nak beli cetak ke mana Fathul Bari, beli hak tu. Beli hak Darul Burak tu. Pesan sign down ada di mesin. Tapi jangan beli Jawi ni mahal. Banyak dolar lah kalau kita sutir tu, kalau kita tanya masa belum dak lek tu 50-70 dolar dah. Mahal kita ya, sebab kita orang panggil kita qimah, kita ada harga. Tak apalah kita tersin masuk situ. Juzuk 13 muka 200 ni. Qala Ibn Battal. Tengok. Ibn Battal ni salah seorang daripada tokoh mazhab Maliki. Tapi dia syarah Sahih Al-Bukhari. Molek sekali kita ni kalau nak ngaji Sahih Bukhari nak faham dengan cara umum, Ibn Battal ni sebaik-baik syarah. Kalau dia tanya kata hak mana molek kita nak faham Sahih Bukhari hak molek sekali, Ibn Battal tu. Akidah dia salah. Tapi ya adalah tepat hak yang muafakah dengan khalas sikit-sikit tu adalah. Tapi Ibn Battal ni banyak cenderung dia balik salah. Ibn Hajar sekolah ni pun salah. Cuma dia pandai duduk sebab zaman dia tu nak kecek salah tak boleh sangat sebab igat demo. Nak faham salah tu zaman Ibn Hajar nebuh je demo. Sebab tu belum pada dia sikit ya Imam Al-Mizzi. Mizzi ni tok tua bagi Imam Ibn Kathir. Baca kitab pegangnya Bukhari ni Khalqu Af'al al-Ibad nyebuh je demo. Jadi buku sebab akidah salah ni apa dihalangkan oleh manusia sebab dia adalah punca kemajuan ummah. Barang siapa boleh memahami pegangnya imam besi salah dapat iadah khalifah khalid semula. Sebab tu demo tudung sangat tu, tudung boh payah katik, kamu katiknya bakar katik, dak belakang. Turun ulama kita pah dalam tanah ni nyetak lagi. Sebab kemajuan tadi itu duk dia. Tu supaya sekarang lah ni lah. Tu supaya sekarang lah ni. Qala Ibn Battal kata, ulama besar ni, arada Umaru qismatal al-mal alladhi fil Ka'bah fi masalihil muslimin. Yakni kandaknya oleh Umar qismah ni makna bagi akan harta yang ada di dalam Kaabah untuk kemaslahatan orang Islam, bukan nak berkocek. Nak orang Islam dapat duk seni. Falamma dzakaruhu Syaibah. Dzakarahu asy-Syaibatu. Tak kala telah mengingat akan Umar oleh Syaibah. Jadi Umar tadi itu ia kecek dapat Syaibah anak Uthman. Lalu Syaibah anak Uthman itu zakarahu, mengingati dia. Hei demo, terlupa dah ke mana? Gitu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr ba'dahu lam yata'arada lahu lam yasi'hu khilafahuma. Jadi Ibn Battal kata Syaibah ni sebut kepada Umar Ibn Khattab kata kok mana demo baru pegang jawab teh khalifah ni, tak tahu kata ingat ke bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar lepas pada Nabi itu tak kaca tak kosek apa-apa ni harta ni hak duk di dalam Kaabah ni. Bagaimana mu nak menyalahi akan kedua-dua wahai Umar Ibn Khattab? Sedangkan dua-dua tu tawak khijah tawak amal seperti yang mu nak buat ni. Tengok. Takkan Syaibah tak tahu kata iqtadu allazaini min ba'di Abi Bakr wa Umar? Dia tak tahu kata Nabi kata turutlah hai orang Islam Abu Bakar Umar lepas aku mati. Dia tak tahu. Tahu. Tapi buat apa dia kecek kata hai Umar mu nak buat khijah ni Nabi mu dan Abu Bakar hak ketua mu tu tak buat khijah lagu ni. Ya nasihat wi. Nak raya atas sahabat Nabi dulu ni pakai kaedah kata hak Nabi tak buat, ya tak buat. Baru kena kita ngaji lagu ni. Ada dengan kitab, ada dengan alasan, ada dengan hadis, ada dengan syarah. Apa? Ni ada putar belik saja. Ya Allah. Bagaimana kita ada ayat?
Nabi minum dak tuak masa, minum dak tuak ta, makan dak pindah kadak. Hang tak mengajarlah tu. Apa dak mengajar lagu tu? Mengajar lagu tu kau turun umat kita kepah bawah, tak ada naik ke atas. Nampak tu tak? Ha, tu dia. Wara'a annal iqtida'a bihima wajibun. Dan Syaibah tu kata bahawasanya ikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pada ini masalah ni wajib. Allah. Ikut Nabi wajib. Bukan sunat dak. Qultu, maka Ibnu Hajar kata. Qultu ni Ibnu Hajar, wa tamamuhu anna taqriran Nabi sallallahu alaihi wasallam munazzalu manzilata hukmihi bistimrari ma taraka taghyirahu yajibu iqtida'a bihi fi dhalika li'umumi qawlihi ta'ala wattabi'uhu. Bahasa dia pun payah. Bahasa Ibnu Hajar ni berat nak baca pun susah, payah. Bahawa sesungguhnya sempurna, Ibnu Hajar kata bahawasanya akuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepati tepat hukumnya dia. Akuan Nabi menepati hukum. Dengan kita melanjutkan istimrar, mana kata kita jadi senantiasa jadi gitu, apa yang Nabi kita tinggal tak sekosek gapo-gapo, maka wajib kita ikut akan perkara itu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran, wattabi'uhu, turut dia. Turut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kena turut. Wa amma Abu Bakrin fadalla adamu ta'arrudihi ala annahu lam yadhhar lahu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam wala min fi'lihi ma yu'aridu taqrir al-madhkur. Adapun Abu Bakar, maka menunjuk kata Abu Bakar tawak khija tadi itu kerana dia tak zahir kata Nabi kita buat daripada perkataan dia, perbuatan dia Nabi tak buat, maka Abu Bakar berhenti kata Nabi tak buat, aku pedak. Subhanallah. Nak ayat kata gapo ni? Nak ayat kata semua tadi itu gantung belaka, kata apabila Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Pada masalah amal ibadat tak boleh. Ni masalah muamalah, nak bagi harta, ada kemaslahatan umat Islam tapi Nabi tak buat, ni kau dulu cari harta lain umat. Masya-Allah, sungguh itulah yang dinamakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tu sahabat kamu, tu sahabat Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak gagah umat Islam, tengok sini. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Kemudian kita nak turun mari sikit. Hanya dah tu. Jadi dia kata falaqad fahima Syaibatul Badri wa Amirul Mu'minin Umar annama tarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu wa tabi'uhu ala dhalika al-khalifatu as-siddiq huwa sunnatun tarkiyah yajibu wajib. Dan maka sesungguhnya telah faham oleh Syaibah Al-Badri dan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab bahawasanya perkara yang telah tinggal akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak buat akan dia oleh Nabi dan diikuti akan Nabi alaihi salatu wasallam di atas itu hukumnya oleh Khalifah Siddiq, iaitu sunnatun tarkiyah, adalah sunnah wajib kita kena tinggal. Yajibu ayyatrukahu man ba'dahum, wajib kita tinggal juga mereka datang belakang daripada mereka itu, wajib tinggal. Itulah ulama kata an-tarka dalilun, tinggal Nabi adalah dalil yang wajib kita kena tinggal. Orang panggil sunnatun tarkiyah. Lalu Imam Ibn Battal kata sikit lagi ya. Dia kata la ismata li ahadin illa fi kitabillah au fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam au fi ijma'il muslimin ala ma'na fi ahadihima. Tu. Dia kata tidak ada benda hak selamat daripada silap. Tak ada jenis benda hak selamat daripada hak silap siapa-siapa pun, malaikat apa yang ada dalam kitab Allah Taala iaitu dalam Quran ataupun ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di atas ada dalam ijma' muslimin. Di atas makna salah satu daripada kedua-dua, sama ada ijma'
Biasanya kata sukuti ataupun ijma' ittifaqi. Pakak kat tangan kata nampak gini belaka, ataupun akak setengah hak lain duk dia, tak ada ingkar gapo-gapo, maka kira tak ijma'. Jadi 3 perkara yang kita kena yakin kata boleh kita pegang. Satu, Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, kemudian Al-Ijma'. Bah qiyah. Qiyah duk di mana? Qiyah duk di qismun hak kita buat dalil juga. Tetapi di sini sunnatut tarkiyah ia dapat daripada Quran, hadis, ijma', tak ada dapat pada qiyas. Nampak tu tak? Maka qiyas itu salah satu daripada hukum syarak. Kita tak tolak benda tu, tapi nak qiyas hak sahih lah. Kalau qiyas tak sahih tak boleh. Qiyas hak sahih ni kita rayak sama ulai sikit, kena ada maqis alaih belum daripada maqis. Kalaulah maqis mari, kalau kita tak maqis, kita maqis alaih dok le belakang, tak kenalah tu. Oh payah kejap lagu tu peh sikit, misal-misal sikit. Gini, pok kena mari belum pada anuk. Kamar dia anuk kena pakai bakar pok, bukan pok bakar-bakar anuk. Misalnya anu. Orang kata ambil anu ni, masalah usalli ni. Ambil daripada qiyah di atas haji. Qiyah di atas apa? Qiyah di atas haji. Nabi kata labbaika al-hajj al-umrah wal hajj. Maka tu Nabi belafaz je kata. Situlah kita ambil usallinya. Bak usalli tak ada kesiriat, mana kita tak ada payah mana. Kalau demo niat nak taklim ke apa, tak apalah, tak ada gapo. Tapi nak ayat nak ambil hukum tu qiyah lagu tu kena ke tak kena, nak ayat situ ya. Jawabnya tak kena. Hal apa? Karena semaya belum daripada haji. Bagaimana ambil semaya qiyah di atas haji? Tak kena. Nampak dah tu? Semaya ni belum daripada haji. Semaya ni sanah yang ke berapa? Hijrah yang ke berapa? Hak kata fardu semaya. Haji tu bila? Memang haji tu belakang pada semaya. Duk semaya lama mana dah baru diperintahkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lepas tu ambil haji ambil semaya ni ke qiyas atas haji. Bolehlah tu. Itu panggil qiyasun fasid. Qiyas salah. Kalau qiyas hak kena alal aini war ras. Seperti qiyasnya ranyo, qiyas dalam keratam tempat kita di atas harah. Hak tu kena. Hak tu betul. Orang tanya kata gapo hukum kalau kita masuk siwen elewen sekarang lan ini kita pergi beli air ranyo kita minum haram. Buat apa? Tak ada dalam Quran, ada dalam hadis. Ada dalam Quran arak yang memunahkan akal fikiran haram. Pada mana akal juga. Tu kita kecil hukum, lepas tu cara kita nak buat lah mana? We demo tu tinggal benda tu. Kena ada cara suku pula. Cara suku pula. 5 minit insya-Allah kita nak sudah sini 5 minit biiznillah taala kita semaya insya-Allah. Lalu berkatanya, ni hamba orang kedai sikit Nah, wari Maliki, wari Hanafi, wari Syafi'i, wari hatu ni, wari Hambali hang sore. We cukup 4 mazhab malam ni. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Asal-asal markah jalan pun ada kitab ni jual. Anak orang tu pakat takut dia, takut apa tak tahu. Sebab dia bawa akidah salah, kamar dia menetai bid'ah. Sebab orang takut dia. Masa perang dia pergi perang. Masa orang suruh jaga negeri daripada Tatar, dia pergi jaga negeri Syam dan negeri Mesir. Ibn Taimiyah. Pergi negeri Mesir seorang diri. Pergi hajar cara nak tahan lagu mana orang Mongolia ni tak seri masuk serai Mesir. Dia hajar cara buat gitu. Lepas dah hajar sudah, orang Mesir kata, Tok Guru, perang sekali dengan kita sini lah tersaklik lah jauh, takut tak ada kata. Dia kata sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa orang mana suruh klik perang dengan ahli dia kata. Dia lagi nak ingat pada sunnah Nabi. Sebab tu yang lebih. Lepas tu dia berani engkar benda tak kena. Habis yang lebih. Dia tak bela. Dia bela juga, dia gosok dia kerak. Tu. Bukan mana cabut lalu tak, tapi bahasa Ibn Taimiyah ni kalau kita tengok dia pandai guna bahasa. Sebab tu orang tertarik dengan dia. Pasal lagi keistimewaan dia hadis Nabi semua. Dan perkataan sahabat semua seumpama duduklah surat sekeping depan dia gini. Ikut dia jepuk di mana. Sahabat tu nya berdeki demo tau. Pertama kata kena kok mana mati dah lego.
Abu Hanifah mustahil mutlak mula-mula mati mana? Mati legok juga, mati dalam penjara juga. Sebab cari dah. Nak raya tak apa bila mati dalam penjara tak kena. Tak. Pasal lagi Ibnu Taimiyah masuk gok tadi itu bukan kih kau ana dak. Kih orang tuduh dia. Kena tuduh ni pasal dia. Beramal dengan pendapat jumhur semua tu email kita di sini. Beramal pendapat jumhur semaya betul dengan Arafah. Pendapat jumhur tu. Kenapa tak kena? Yalah nakut. Benda tak kena, benda hak tak kena nampak kena. Hak ni orang panggil zamanun khadda'at, yusaddiqu fiha as-sadiq wa yukadzibu fiha as-kadzib. Orang kecek bahang kata benar, orang kecek benar kata bahang masa kita duduk ni. Sebab tu kita kena ada kekuatan cara mikir hukum megapo kena sungguh. Kita doa with dia. Ya bawa benar-benar dah. Kita duduk lihat belakang. Kena berani pergi sekali. Cara je lagu tu. Benar-benar insya-Allah ia akan mengatasi. Benar batil laj ulama kata. Ia akan turun semata. Marilah doktor di depan nak bantu benar batil jatuh guling. Tapi kita tadi isbat, mana kata kita tetap sabat molek, insya-Allah kita akan sampai pada matlamat. Dia kata kan, sudah sini. Fa amma ma tarakahu min jinsil ibadat, adapun barang yang tinggal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jenis ibadat. Jenis ibadat ni yakni supaya jenis semaya ada hak sunat, semaya ada hak fardu, semaya hak pesing hak pesing kata ada rakaat 4, rakaat 3. Tapi kita sebut kata jenis ibadat, jenis semaya, jenis zakat, jenis puasa. Dalam jenis tu ya ada beberapa afrad. Ada sunat, ada pesing tu ada hak wajib dan sebagainya. Ma'a annahu law kana masyru'an la fa'alahu aw adhina fihi. Serta bahwasanya jenis ibadat tu kalaulah disuruh sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya buatlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tak buat tapi dia izin buat. Ataupun Nabi tak buat, sahabat sahabat di belakang wala fa'alahu al-khulafa'u ba'dahu, khalifah belakang pada dia buat, was-sahabatu dan sahabat, fayajibu al-qat'u bi anna fi'lahu bid'atun wa dalalah wa yamtani' al-qiyas fi mithlihi. Dia kata benda hak Nabi tawak kerja, sahabat tawak kerja, tabi'in tawak kerja, maka wajib kita pegang dengan jazam kata bahawasanya kalau kita pergi buat kerja amalan ibadat umpama tu orang panggil rangkaan lagi sesat, yang wajib kita itu menjauhkan kita qiyas di atasnya, tak boleh kita qiyas. Molek ni tak molek. Ingat molek neraca molek apa hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Situlah dulu insya-Allah kita akan masuk hisah lagi akan datang, kita nak wari hadis. Hadis gapo? Hadis dia mondok bila kan? Molek tak molek, molek tak molek, molek semua ni. Kok mana benda-benda molek semua ni tu baik hukum jadi haram, tu jadi berdosa. Kok mana? Nanti kita tengok jawab dia pada hisah yang lagi akan datang, apa yang dibawa datang oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disyarahkan oleh ulama kita insya-Allah. Setelah daripada kita ngaji gini ni, insya-Allah kita boleh jadi orang ngajar pula lah. Ilmu kita tak akan hilang sama sekali daripada Nusantara kita. Sinilah dulu. Terima kasih pada Tuan Imam kita dan ahli jawatan Masjid Muhajirin yang beri ruang sama-sama kita boleh mengikuti dan mengajar menguat untuk sama-sama kita mengingati dan sebar ilmu pengetahuan yang benar dan tukarnya ilmu pengetahuan satu sama lain. Sekadar inilah pada perjumpaan sekali ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.